Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima daripada tanda-tanda akhir zaman yang menyebabkan berlakunya kiamat. Hancur lebur dunia ini. Kaum wanita bersikap bebas, mendedahkan aurat dan terkeluar dari akhlak-akhlak Islam dan peradabannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumayyilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 'am." Rawahu Muslim. Artinya, ada dua golongan manusia di kalangan ahli neraka yang aku tidak sempat melihat mereka, iaitu satu kaum yang bersama mereka camti, yakni pemiat, seperti ekor lembu. Mereka memukul manusia dengannya, dan perempuan-perempuan yang berpakaian pada rupanya bertelanjang pada hakikatnya, yang bergaya dan menggoda kepala-kepala mereka, yakni rambut mereka, dibentuk-bentuk seperti gah-gah unta. Mereka tidak masuk syurga dan tidak mendapat bau syurga. Sesungguhnya bau syurga itu boleh didapati jarak perjalanan 500 tahun. Hadis ini mendedahkan berlakunya kemungkaran, kemaksiatan di kalangan manusia. Yang pertama, berlakunya kejahatan mengikut hawa nafsu. Pemiat macam ekor lembu. Lembu sudahlah tak ada akal. Piak dengan ekor pula tak nampak apa belakang. Kerja piak saja. Menzalimi orang ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Akan berlaku kejahatan, kezaliman yang meluas di kalangan manusia. Satu. Yang kedua ialah perempuan-perempuan yang melakukan kemungkaran. Pakai pakaian tapi ketat, macam telanjang. Hias rambut dia macam-macam hias. Hias rambut dia macam-macam hias. Di antaranya macam goh-goh unta. Bentuk rambut dia, kepala dia, muka dia, wajah dia. Sudahlah, Tuhan jadikan manusia tu comel molek, buat macam rupa menatang pula. Ini antara tanda-tanda akhir zaman. Lelaki pembunuh, perempuan pembunuh. Sesungguhnya apa yang disabdakan itu tidaklah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi didapati dari cahaya pandangan yang dikurniakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku di zaman kita ini adalah menjadi tanda kenabiannya yang sebenar, di mana golongan manusia yang disifatkan itu telah lahir. Kita melihat kezaliman berlaku di banyak tempat. Orang-orang yang zalim memukul umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mahu meneruskan ajaran Islam yang sepenuhnya.
Mereka memukul golongan Islam seperti ekor lembu yang dikibarkan ke belakangnya tanpa pengetahuan apa-apa, semata-mata untuk memuaskan nafsu, walaupun menumpahkan darah manusia yang tidak berdosa. Tiada kesalahan yang dilakukan, tiada permohonan yang diminta, melainkan menegakkan syariat Allah di atas muka bumi tempat mereka berpijak. Apakah itu boleh dihalalkan darah atau tubuh badannya dan harta benda dan kedudukannya untuk diperlakukan apa sahaja? Kita melihat perempuan yang tiada marwah. Yang pertama ialah berlakunya kezaliman. Disebut kezaliman terhadap kumpulan-kumpulan Islam. Bukan kezaliman terhadap rakyat, sama. Bukan saja terhadap orang Islam, terhadap rakyat. Kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman undang-undang, kezaliman tindakan. Kezaliman menunjukkan kuasanya, menunjukkan kekuasaannya. Tangkap sana, tangkap sini, pukul sana, pukul sini. Bukan saja rakyat, kerajaan, rakyat pun zalim juga. Pukul-mukul di antara satu sama lain, bergaduh di antara satu sama lain. Kezaliman, memukul dengan camti, memukul dengan harta, denda sana, denda sini, cukai sana, cukai sini. Itu termasuklah cukai sana, cukai sini, denda sana, denda sini. Yang ini membebankan rakyat macam ekor lembu yang piak ke atas bawah. Ini makna yang luas yang kita kena faham. Termasuklah memukul anak isteri, ibu bapa, bunuh ayah, bunuh adik-beradik. Ini berlaku. Kerana dadah, kerana seumpamanya. Ini tanda-tanda akhir zaman yang kita kena sedar. Bila manusia meninggalkan ajaran agama. Ajaran agama. Kadang-kadang ikut agama, tapi ikut separuh-separuh, itu ikut sepenuh-penuhnya. Ini secara umum. Kita melihat perempuan yang tiada marwah dan harga diri, seperti yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memakai pakaian yang menjolok mata, seperti berpakaian pada zahirnya, tetapi pakaian yang tidak menutup aurat atau yang nipis dan ketat, yang tidak mencapai matlamat menutup aurat. Itulah yang digalakkan berlaku dalam masyarakat dan diberi kebebasan dengan tidak ada apa-apa tindakan. Sedangkan perempuan yang menutup aurat dan menjaga marwahnya diancam dengan tindakan dan sebagainya. Yang tak tutup aurat telanjang, dedah aurat. Yang tutup aurat pula ketat. Ketat pula pakai pakaian. Hiyah pula. Hiyah yang bukan-bukan. Hiyah yang bukan-bukan. Padahalnya Allah Ta'ala sudah molek dah. Ni dia solek pula, mata jadi biru, jadi hijau, merah pula. Macam monyet. Macam ke, macam menatang pula. Tambah pula. Padahal dah molek dah, Tuhan dah. Ikut. Hiyah mengikut tabi'i, mengikut semula jadi. Di mana Nabi dan Allah telah mengajar bagaimana batas-batas lelaki dan perempuan. Nabi juga mengajar batas-batas lelaki dan perempuan. Termasuk dalam perkara ibadat. Bila semayang, orang lelaki di hadapan, perempuan di belakang. Kanak-kanak tengah antara. Itu Nabi ajar. Semayang. Buat tabir dah jadi salah. Zaman dulu payah kain. Begitulah caranya. Semayang. Tawaf, capu laki puang. Bila sa'i, capu laki puang. Berniaga, boleh berniaga, tak jadi salah. Isteri Nabi Siti Khadijah menjaga sahabat-sahabat Nabi yang perempuan berniaga, lelaki perempuan, tak jadi salah. Tapi tutupan aurat, jaga batas-batas. Termasuklah belajar. Di mana ulama-ulama yang muda berguru dengan Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna.
Mereka terima hadis daripada isteri-isteri Nabi. Terima hadis daripada sahabat-sahabat Nabi yang perempuan. Sahabat-sahabat yang perempuan memberi ilmu kepada anak-anak muda kalangan tabi'in. Ini berlaku. Tengok riwayat-riwayat hadis itu. Ada riwayat-riwayat hadis. Menandakan tak jadi salah menuntut ilmu antara satu sama lain. Tak jadi salah. Di mana Nabi-Nabi memberi hadis-hadis yang banyak. Antara hadis diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lelaki dan perempuan. Menunjukkan sahabat-sahabat perempuan ada juga di masjid. Ada pula pandangan pula tak boleh orang perempuan tak boleh pergi masjid. Tak boleh pergi masjid. Siapa masjid tak boleh pergi. Supermarket boleh pergi. Pasar boleh pergi. Ini satu hal pula. Ini. Usrah tak boleh pergi. Tempat lain boleh pergi. Tempat lain boleh pergi. Ini satu hal pula. Ada yang berpegang dengan agama, telajuk kuat dah lalu. Pegang dengan agama telajuk. Rasul sembahyang Zuhur 4 rakaat, sembahyang Zuhur 20 rakaat. Tak sah sembahyang 20 rakaat, sembahyang Zuhur pun. Nabi aja 4 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat, kecuali kita musafir dia benarkan qasar, tak ada masalah. Wasa rajin nak sembahyang Zuhur 20 rakaat. Jangan buat telajuk. Di mana ada batas-batas. Begitu juga dalam masalah lelaki dan perempuan. Ada batas-batas dia. Di mana disuruh jaga aurat. Dalam perkara tak ada khilaf kalangan ulama. Kita sepakat. Khilaf ulama, ada ulama mengatakan furdah. Tutup muka kalau berlaku fitnah. Ada ulama mengatakan tak wajib tutup muka. Jangan baloh dalam masalah ini. Duduk baloh tutup muka kedok, tak tutup muka kedok. Hak telanjang tak apa pula. Ini jadi satu masalah pula. Ini kita ikut nak pegang mana-mana kaul pandangan ulama, sila. Jangan terkeluar daripada pandangan ulama. Tak jadi masalah dalam perkara kehidupan bermasyarakat. Mengikut batas-batas yang diajar oleh Islam. Yang jadi masalah hari ini, lari daripada batas-batas Islam. Di antaranya ialah kaum wanita menjadi bahan-bahan untuk iklan. Bahan-bahan untuk iklan. Nak iklan jual kain. Orang puang jadi iklan. Nak iklan jual baju. Nak iklan jual obat perempuan. Jadi iklannya. Tujuan. Ada iklan tu barang. Ke iklan tu orang puang tu. Ini. Kerja-kerja Yahudi belakangnya, kerja-kerja Zionis untuk merosakkan akhlak manusia. Kita kena sedar. Allah Taala jadikan perempuan ni molek, cantik. Al-mar'atu salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang soleh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Perempuan yang soleh, yang kuat berpegang dengan agama lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini tiba-tiba kita rendahkan martabat diri kita sendiri. Jadi menatang. Dedahkan orang. Hidup pergaulan dengan cara yang bebas. Ikut hawa nafsu. Termasuklah juga di atas nama agama. Ada batas. Bertanding Quran musabaqah. Pakat tepik. Orang puan mengaji Quran tepik. Molek ke? Pasal apa Nabi tak suruh orang puan jadi Tok Bilal? Nabi suruh orang puang, orang lelaki jadi Bilal, jadi muadzin. Muadzin ialah Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum. Kenapa tak latih orang puang jadi Tok Bilal? Kerana ada batas-batas dia. Bukan orang puang tak boleh bercakap, boleh bercakap. Boleh bercakap. Pasal apa tak boleh orang puang suruh semayang dia tu imam jemaah? Kamu ada hak gila beberapa tahun dulu orang puang jadi semayang jemaah, imam jemaah. Kerana Allah Ta'ala menentukan sesuatu mengikut fitrah. Mengikut sifat semua dia jadi. Sifat semula jadi, ada semula jadi bagi orang lelaki. Ada semula jadi bagi orang perempuan. Ada semula jadi bersama. Semula jadi bersama. Sembahyang 5 waktu. 5 waktu. Rakaat sama. Lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala tak kata orang lelaki sembahyang 4, perempuan sembahyang 2. Tidak.
Sama ibadat. Tutup aurat lain. Orang lelaki lain. Orang perempuan lain. Orang lelaki lain, orang perempuan lain. Kenapa? Kerana kejadian dia lain. Fitrah dia lain. Dalam masalah kerja, berniaga boleh, lelaki boleh, perempuan boleh. Boleh, orang lelaki boleh berniaga, perempuan boleh berniaga. Tak ada salah. Jaga ada-ada Islam, ada-ada Islam. Masalah kerja, boleh kerja. Orang lelaki boleh kerja, perempuan boleh kerja. Tapi kerja yang sesuai. Sesuai dengan orang lelaki, sesuai dengan orang perempuan. Jangan kerja yang tak sesuai dengan orang perempuan. Laki orang perempuan jadi pengaruh mertua. Tolong. Orang perempuan jadi pengaruh mertua tu masuk hutang orang perempuan. Kemudian sabar. Supaya juga suruh orang perempuan jadaknya. Boleh orang perempuan jadaknya. Suruh depan naik pohonnya. Itu kerja orang lelaki bukan kerja orang perempuan. Ini kita kena sedar. Ini batas-batas yang Tuhan buat. Ada benda yang boleh bersama, boleh yang antara satu sama lain. Fitrah. Jaga anak. Jaga nafkah. Cari makan. Cari nafkah, cari untuk makan anak. Boleh. Menyusu anak, tak boleh. Orang lelaki tak boleh. Kena orang puan menyusu anak. Orang puan menyusu anak. Sebab itu Tuhan tak jadi orang lelaki boleh wepek anak juga. Orang puan je boleh. Itu. Masalah kawal anak kecil sepenuh masa. Ini orang puan, tak boleh orang lelaki. Ini Allah Ta'ala jadikan fitrah. Sifat-sifat manusia yang kena sedar. Dia sebutnya gharizah. Sifat semula jadi. Berlaku hari ini di atas nama hak kebebasan. Kebebasan kena sama berlaku orang lelaki orang perempuan. Sama, tak boleh. Sama. Tak boleh. Kerana Tuhan jadikan manusia ni ada beza kemampuan dan kebolehan sifat semula jadi. Tak boleh sama. Kita tak boleh sama apa nama ni kambing dengan ikan, tak boleh sama. Persamaan di antara kambing dengan ikan. Kambing boleh pera dalam kolam macam ikan juga. Ikan boleh pera atas darat macam kambing juga. Tak boleh. Kan Tuhan tentukan sepadan-sepadan dia. Batas manusia itu ada batas-batas dia. Ada manusia yang dia boleh akak barang sampai 100 kg. Ada manusia yang boleh akak barang sekadar 20 kg. Tak boleh di atas nama persamaan. Wajib kena rok belaka. Tak boleh. Tak boleh. Di luar kemampuan antara satu sama lain. Ini ialah peraturan yang Tuhan dah buat molek dah. Termasuklah dalam masalah lelaki dan perempuan. Masalah pergaulan, masalah kehidupan. Semuanya ada dalam Islam. Yang jadi masalahnya kita lari daripada Islam. Bila lari daripada Islam jadi punah. Wallahu a'lam.